يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاق. جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Cukup bagiku kebesaran Allah, tiada di hatiku selain Allah. Cahaya yang terpuji, selawat akan Allah. Tiada Tuhan selain Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa khli qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa ati'ullaha wa rasuluh in kuntum mu'minin. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah yang saya kasih Tuan Pengerusi seluruh ahli-ahli jatuhan kuasa Baitullah, para jemaah muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi subuh yang hening ini teringat benar saya dengan situasi bagaimana para ulama dulu mereka menjadikan kehenangan subuh khasnya apalagi di malam hari sebagai teknik untuk mendekati hati dengan Allah. Dalam arti kata antaranya zikir pada Allah merupakan natijah
untuk kita mendekati diri kita benar-benar hampir dengan Allah. Dalam arti kata lain, seperti mana Allah berfirman, allazina yu'minu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang mukmin itu mereka bila mengingat akan Allah, hati mereka menjadi tenang. Ketenangan inilah yang kita nak cuba raih supaya kita mendekati segala bidang, khususnya ta'budi kita kepada Allah, tanda ibadah kita kepada Allah, untuk menenangkan hati kita. Allah beritahu sana, hanya mendengar ala bizikrillah, hanya dengan mengingat akan aku, hati orang beriman bertakwa ini menjadi tenang. Maka ini sebagai cop mohor Allah, teknik dengan mengingat akan Allah. Bagaimana? Itulah yang dikatakan 1001, malah lebih daripada itu. Jalan-jalan bagaimana kita nak merasai nikmat ketenangan. Ditunjuk tadi secara zikrullah, ingat akan Allah. Sedangkan kita tahu as-salatu az-zikr, solat yang kita buat tadi, yang kita laksana tadi adalah zikir. Tapi apakah tuan-tuan dan saya merasai benar dengan solat tadi sudah merintih, meruntun hati kita untuk menitiskan air mata kita, merasai bagaimana dekatnya. Semalam saya dengar sikit, sempat di pengawal dengan Ustaz Farhan ni tak, yang membawa kepada Jumaat. Apa tuan-tuan? Apa tajuk tuan-tuan semalam? Tidak lain tidak bukan antaranya untuk kita merasai penghujung perjalanan perperasaan kita, yang dikatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita dalam proses apa? Allah nak uji kita untuk apa? Siapa di kalangan kita yang memperolehi kejayaan, ahsan, amal yang excellent, amal ibadah yang sempurna, tinggi nilai di sisi Allah, bukan tinggi nilai di sisi makhluk. Semalam Ustaz ada sebut semalam tak? Sebagai nak menuju siratal mustaqim, untuk kita nak merintih, nak menyeberang dalam kejayaan. Di sanalah tempat faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ini satu peringatan yang memang kena berulang-ulang diingat pun. Sebab tu saya sebut tadi, bagaimana nak menuju rintihan untuk kita berjaya ketenangan, maka itu dah Allah tunjukkan sebagai dengan jelas. Ar-Ra'du ayat yang Allah sebut, saya sebut tadi sebagai peringatan yang cukup jelas. Hanya ala bizikrillah, kata Allah, jangan hanya dengan mengingat akan aku, hati mereka menjadi tenang. Tapi kita cuba renung-renunglah atas masing-masing penilaian. Apakah ketenangan itu kita capai? Kita minta kepada Allah. Itulah saban kita berdoa, semoga Allah beri kejayaan untuk kita mencapai seperti mana ayat saya sebut tadi, niat untuk kita menuju, mesti kita nak raih dengan berkualiti, ahsan. Tak disebut sana asrar. Ahsan ni maksudnya berkualiti, maka sikit tetapi berkualiti. Minta maaflah saya sering sebut ini kerana apa? Kerana sayang. Kita nak buat berzikir, tetapi kita nakkan, cuba tuan-tuan bayangkan, kalau kita fahami faqih bahasa Melayu, alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Tu bahasa Melayu tak tepati lagi dengan hakikat sebenar, tak? Kita dalami sikitlah. Segala puji bagi Allah untuk apa? Meraihkan dengan lafaz, melahirkan dengan rasa di hati. Bagaimana masya-Allah kita syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, kita rasai. Tetapi saya tidak nak pertikaikan. Imam Ghazali kata ada orang yang faqih, dia boleh laju. Dia boleh laju. Umpama kata
kita sebut tasbih tadilah, subhanallah, subhanallah, tetapi untuk standard orang awam, saya cakap kita ni grade kita kebanyakan nilai orang awam lah. Mana mungkin kita nak laju-laju. Kalau orang muda tak apalah lah. Pak Imam kita tadi saya buat orang muda. Kita tidak nak katakan tidak lulus, tapi kita nak tengok dalam basic menuju ahsan, nilai, kualiti. Semalam saya dengar Pak Imam waktu mana saya ada dengar sonok, saya tak pasti imam mana, tenang, syok dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Siapa yang boleh menggarap mengikuti dengan penuh kefakihan, penuh dengan penghayatan, taqarrub ilallah, itulah dinamakan kita cuba nak raih. Masing-masing lah tuan-tuan. Cuma kalau kita laju, adat kata dipandu oleh para ulama yang biasanya orang awam dia kena tenang, biar sedikit. Kita nak cepat, kita buatlah 7 kali cukup lah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi dengan 7 kali mungkin tuan-tuan boleh mengalir air mata, mengenangkan pujian kita kepada Allah, rasa rintihan di hati. Allahu Akbar. Allah bagi aku nikmat. Di kalangan berjuta manusia aku dipilih untuk datang di rumah Allah. Baitullah ini adalah rumah Allah, bukan alam makhluk. Rumah yang amat mulia di sisi Allah. Mungkin sebahagian makhluk pandang rumah Allah ni dalam arti kata masjid, surau, Ustaz, nak pergi mana tu? Masjid, itulah kerja engkau. Tak? Nilai kita mungkin berbeza-beza, tapi orang beriman bertakwa kena hayati ahsan tadi, sungguh-sungguh bahawa langkah kita nikmat. Selangkah tuan-tuan melangkah ke masjid, ke rumah Allah ini, tuan-tuan boleh berjihad yang dikatakan, andai kata berlaku kematian, insya-Allah mati syahid dunia dah. Tuan-tuan, ini antara yang kita nak bimbing pimpinan supaya sedikit tapi bernilai. Maka saya terpanggil lah, kalau silap saya 2 minggu 3 minggu lepas, saya ada bawa sama-sama zikir untuk terapi zikir dengan tuan-tuan. Tapi kerana ada balance, saya balik Batan Terengganu ni photostat lebih, saya nak bawa sekali lagi. Sama ada tuan-tuan ingat tidak, wallahualam lah. Kalau yang dah ambil tu tak payah bagikan orang yang belum ambil ni lah. Saya percaya orang yang dah ambil tu dah boleh hafal lah kan. Kita selawat ringkas, kemudian kita masuk dengan zikir untuk seperti mana yang saya baca ayat tadi, surah Al-Anfal pun tadi ada gabungan allazina yu'minu allazina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Package ini adalah dalam Quran tuan-tuan dengar, dia package kepada untuk kejayaan. Sebagai mukmin mukminat ni pasti dia ada apa yang dia perlu buat. Tengok antara surah tadi saya sebut tadi, surah Al-Anfal tadi, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Dia punya ayat ini adalah daripada asbabun nuzul daripada peperangan Badar, yang menjadikan ketika itu kita punya masyarakat orang muda dengan orang tua, lebih kurang macam itulah. Orang muda dia nak rushing untuk nak dapat keistimewaan, sebab mereka kuat, maka dia boleh dapatkan khazanah dia punya peperangan. Maka berjaya peperangan, dibawa balik, dia tak bagi kat orang tua. Kami punya lah. Maka turun sebab lebih kurang ayat ni bermaksud, maka urusan dia punya agihan ghanimah peperangan itu serah pada Allah dan Rasul. Yang kamu patut buat apa kata Allah, hendaklah kamu dia punya bercantum hati, berkasih sayang sesama kamu. Ini antara saya sangat bila sebut ayat ni, ayat yang menjadikan kemudian bahawa Allah kata sifat-sifat untuk menuju kejayaan. Tak tuan-tuan? Untuk yang kita sebagai orang beriman bertakwa ni, tetapi dia sebut sana peningkatan untuk Allah sebut sini, kita fitrah berebut harta boleh bermusuh sesama satu kampung. Tak Tuan Haji? Bobot pangkat, bobot kuasa satu masjid boleh berkecil hati. Akhirnya tunggu pilihan raya akan datang tak? Wah, satu masjid tak tuan. Ini pengalaman saya dulu tuan.
masa terlibat dalam pengurusan masjid-masjid tuan-tuan. Satu masjid tapi AJK sudah boleh berpecah, berbusuk hati. Sepatutnya orang mukmin, kita orang beriman bertakwa ni, dia natijah dia macam solah tuan-tuan. Matlamat satu, dia punya kekuatan dalam tak sama bergantung kepada ilmu. Habis bagi salam, kita berkasih sayang. Salam pula. Salam pula itu agaknya lah Tok Guru saya cakap. Sayang pasal pertama saf, tak jaga saf, sebab tu sampai bila pun Allah tidak meletakkan kasih sayang sempurna kepada jemaah suatu daerah ataupun satu musala, masjid dan sebagainya. Kita kadang-kadang ini kelemahan kita. Tahu tapi kita tak ambil berat. Minta maaf saya ulang ni benda mudah. Tujuan tidak lain tidak bukan untuk nak garapkan tuan-tuan dah selalu dengar ilmu dah terlalu banyak. Tapi kita nak cuba baiki benda-benda yang teropong ni, kata orang utara, teropong, benda-benda yang simple, antaranya merapatkan saf. Mana mungkin kita boleh merasai panduan ulama, paling tidak senang je tuan-tuan. Merapat saf ni, kalau kita bergerak, kita boleh tempuh satu sama lain di kiri dan kanan. Kalau kita bergerak tak, paling tidak bau kita sama bau sahabat. Kalau di kita tengok di Timur Tengah, di Pakistan, macam ustaz saya mula-mula dia pergi dulu tu, dia cerita geli hati pula. Mula-mula dia pergi dulu, dia kata dia kira cari kaki, betul tak? Orang Mesir, orang Pakistan, Afghanistan tu kan, sistem dia masih terbawa-bawa dengan dia punya environment sunnatul rasul para sahabat dulu. Memang gitu tuan-tuan. Dia bila dah kasih sayang ni, tuan-tuan cuba bayangkan, kalau kasih sayang ni dia seronok nak berpeluk, rapat kita Tuan Haji tak? Saya jumpa Tuan Haji Zali nak peluk Tuan Haji, geli lah aku. Kita jarang biasa tak? Kita tak begitu dibiasakan. Alhamdulillah lah di Mutakhir ni, setelah dah terdidik, jumpa ustaz sama ustaz tak, jumpa orang balik Mekah selalu buat Tuan Haji tak? Tapi kita tak dilatih. Jadi asal macam pelik. Begitu ya tuan-tuan. Sentuh ni, jangan ada sifat sombong, takbur. Tunjukkan kekasih sayang. Paling tidak macam saya kata, kalau asal lain macam jiran aku bau hapak, contohlah. Sebab tu hukum dia makruh tuan-tuan kita datang ke rumah Allah dalam keadaan sensitif. Apa sensitif? Tak begitu digemari oleh sesama jemaah dengan bau, dengan pakai yang boleh tak syok lah. Kata kalau orang moden ni. Sebab tu dulu para jemaah sekalian dulu, mereka jadi tengok tuan-tuan kalau tuan-tuan tengok pergi Pakistan, itu sirah minyak wangi, tapi kita tak sesuai dengan hidung kita kan. Tu pulang pada tuan-tuan lah. Tapi jangan sampai bau hapak, kata tuan-tuan. Bau hapak tu kalau kita solat dah, Allahu Akbar, bau nak start baca macam dari mana punya. Minta maaf lah kalau ada orang Bangladesh. Kami orang utara dulu popular lah. Dulu-dulu tak. Bangla mana pula ni datang ni. Bau mengganggu. Kita punya environment nak cari kekosyokan. Tengok tuan-tuan. Sebab tu jangan kata makan, Rasulullah dalam hadis menyebut makan apa? Bawang kuat ke mana tadi? Tapi nak gambar di sini kita kena kias lah. Apa cara? Sebab tu kalau terpaksa tuan-tuan tahu, kita tahu. Tapi saya nak sebut ni kena kita latih. Khasnya kita orang mengaji lah. Orang mengaji ni. Sebab tu di tengah tempat bila saya ceramah tu, dia orang dah jadi mungkin tak tahu sini pun mungkin ada di belakang letak minyak wangi tak. Peri je. Kita kalau kita dah dalam keadaan yang tertentu, pergi lah. Tujuan apa tuan-tuan? Sunnatul Rasul, tidak mengganggu jiran. Sebab wangi ni nisijah manusia mana pun tuan-tuan, dia suka wangi, fitrah manusia nama dia. Tuan-tuan, minta maaf muslimat. Orang lelaki kalau dia bau busuk, dia tak ada buat kerja. Betul tak? Dia lemah. Tengok fitrah. Sebab tu khas orang muslimat, dia suruh berwangi-wangi hias untuk suami. Tapi terbalik kat rumah. Ni tuan-tuan, minta maaf. Ni semua benda mudah yang kita lazim tahu, tapi kita kadang-kadang kita tinggal. Apakah ini amal-amal yang kita ahsan, yang kita sebut tadi, amal soleh yang kita nak bawa, kata ustaz semalam tu? Sebabnya tuan-tuan, itulah nama dia peringatan yang iblis ni pun pandai. Kalau ustaz dia hantar mualim, iblis tak? Tuan-tuan, dia petalaga sesama ustaz. Maka kita orang bawah pening tak? Orang jahil semalam pun sebut tak? Jahil, dia bagi cara jahil. Malah aku pergi
Dia merendah diri sampai tak pergi musolah. Dia tahu tapi dia rasa dia rendah. Nak masuk kubur pandai pula. Sat dah bab timbul pilihan ni tak. Para sekalian, maka ayat tadi, ayat surah Al-Anfal tadi mendidik kita bahawa Allah jangan kamu duk sebab harta benda, biar Allah dan Rasul yang menentukan agihan. Tapi hendaklah kamu, terutama tuan-tuan, masa itu umat Islam baru 300 orang, tak? Baru 1000 orang, tuan-tuan tak begitu ramai. Tambah kita ni patutnya kita Masya Allah tuan-tuan yang ramai selalu berjemaah. Khas orang ahli masjid yang subuh ni Masya Allah, orang boleh datang subuh ni hebat tuan-tuan. Tapi saya tak nak hurai bab kelebihan melangkah kaki menuju Baitullah di kala subuh hari. Oh tuan-tuan hebat. Tetapi yang penting kita tentulah tuan-tuan dah mengaji banyak. Cuma saya nak anjurkan sini, marilah kita perbetulkan benda-benda yang kita tahu. Tapi kenapa aku ni tuan-tuan tak ambil berat. Antara saya sebut tadi saf. Cuba malah sahabat kita cuba kita himpit. Kalau kita tetapi nak himpit tu, nak dekat tu, dia hendaklah berpandukan kepada saf yang sempurna. Maksudnya kalau saya di belah kiri sana, maka saya akan himpit ke kanan lah. Mana kalau nampak saya jauh sikit pada sahabat jiran sebelah kanan, saya akan gerakkan dekat dengan dia. Dengan sebab itu dia tak boleh kita kontra balik. Takkan saya nak pergi tolak keluar. Jadi orang persoalnya jemaah kita yang belah kiri itu, dia tak faham, dia biar aja. Bila dia biar apa berlaku? Putus saf. Bila putus saf apa berlaku tuan-tuan? Dia asbabnya sah solat kata Imam Ghazali, tetapi ganjaran dia punya jemaah yang terputus tu tak dapat 27 ganjaran yang kita nak kejar. Sebagai semalam pun duk sebut, kita nak cari, ambillah bersungguh-sungguh, jangan buang masa, carilah ganjaran. Ada Ustaz Farhan sebut tak? Nak cari ganjaran, macam tuan-tuan datang subuh ni nak cari ganjaran lah. Kita tidak ada pilihan, tidak ada kompromi kalau faham dengan nilai hidup di padang mahsyar besok. Allahu akbar tuan. Bukan boleh nak kontra dah, tak ada. Tak ada siapa boleh tolong dah. Itu tempat yang perhitungan untuk menentukan amal. Para jemaah, maka ambil perhatianlah untuk saya sebut secara umum ni, untuk apa benda yang mudah, marilah kita ambil perhatian supaya kita jangan kerugian. Di khasnya dah di sana kita terputus dapat 27. Sahabat kita yang tadi terputus tadi layak, berhak untuk nak claim. Engkau punya pasal, kau pulang balik dia punya 27 tadi. Dah silap-silap kalau kena bankrupt tadi. Ini semua benda kecil tuan-tuan. Sebab Rasulullah ambil berat benda-benda yang ini, sebab di sana menatijah kepada kekuatan dalaman. Sebab tu umumnya kita dapat rasai. Kalau tuan-tuan pergi tengok tempat-tempat, saya ada beberapa tempat saya jumpa lah, dia punya faqihnya, tok guru tu mendidik supaya akrab. Memang bila dah naikkan dia imam, saf dia cuba himpit. Sampai saya pergi terasa dihimpitnya, kita dah biasa selesa. Tetapi lama-lama Allah biasa tegal, tak ada masalah tuan. Dihimpit kita, maka kita rasa Allah, takkanlah kita nak busuk hati orang sebelah kalau badan kita sentiasa bergerak bersama, bersentuh tuan. Tak tergamak kita nak tipu orang sebelah. Tak tadi. Ini semua peranan nak jaga hati yang Allah kata akan kami biarkan hati mereka berpecah belah sekiranya saf tidak sempurna. Datang pun surah saf ada, tak tuan-tuan? Saja saya sebut sikit benda yang mudah, tapi nak harapan saya supaya macam mana kita mengaji, kita cuba nak praktik. Cubalah tuan-tuan para jemaah sekalian untuk tolong menolong. Biar garang sikit kalau ada siap ke, ataupun tidak siap pun tuan-tuan yang tu bising sikit. Tolong saf, rapatkan saf. Tapi sepatutnya tuan-tuan imam tu. Sebab tu teknik dia yang saya sebut, imam teknik kita belum sempurna lagi. Kalau saya tengok beberapa masjid dia ada buat. Kalau tuan-tuan tengok masjid Batu Tiga ada imam tu, saya perhati tengok dia naik sistem lah Pak Imam, sistem dia. Imam ni dia bergerak ke tempat imam dan dia menghadap makmum. Makmum segera bertindak untuk menyusun saf macam tentera dan polis. Tak macam tu. Tu posisi dia. Tapi kita ni jarang buat, maka benda tu jadi pelik sikit tak? Tapi boleh Pak Imam tak? Kalau dimula
Pak Imam dia tahu sekarang dah nak mula. Tapi kita biasa umum kita Bilal yang mula, betul tak? Bilal datang, itu pun makmum masih duduk relax, tenang. Tidak apa? Mengambil perhatian. Patutnya dah Bilal datang duduk tu, makmum semua segera cepat-cepat buat saf, berbetulkan. Masa itulah maka imam kalau ikut prosedur, imam tu dulu. Imam naik ke tempat dia, dia pusing dan semua termasuk Bilal duduk tengah-tengah, makmum semua bersedia untuk membetulkan saf macam ni. Itulah time itulah time guna kuasa. Tuan-tuan yang kalau nak ambil saham imam, bolehlah. Itu Sayyidina Ali, para sahabat menggunakan sampai senjata pedang sebagai membuat garisan untuk membetulkan saf. Tuan-tuan. Jadi antaranya contoh Pak Imam tadi, dia boleh bagi arahan. Saf, betulkan. Kita sama-sama. Pasti. Mana orang baru, tuan-tuan cuba bayangkan. Orang baru yang baru-baru nak berjinak, saya rasa dia akan ambil perhatian. Sebab anak jemaah tuan-tuan orang dah lama, veteran kan. Kita sama-sama betul himpit dekat kan. Bagi terasa. Antaranya prosedurnya dipandu oleh ulama, rasai sentuhan ataupun kaki. Tapi kita yang saya tengok cara umumnya sentuhan body lah. Sentuhan badan. Maksudnya kalau kita bergerak sikit, kita boleh sentuh. Kalau saya cerita tadi yang cerita apa, contohlah tak, kita tunjuk contoh sikit. Kalau di apa, prosedur betul tuan-tuan, kita berdiri itu sejengkal lebih kurang lah. Nanti tuan-tuan pula Pak Imam ni tuan-tuan tengok anak makmum pun duduk jengkal kaki pula tak? Agak-agak lah sejengkal lebih kurang. Kecuali kalau makmum tu ada uzur, dia boleh excuse pada imam, saya terpaksa makan space sikit, dah uzur. Tuan-tuan, ini kalau normal tuan-tuan, dia memandai dengan selebih kurang sejengkal. Macam saya dah sebutlah dulu kan, sini mungkin saya tak sebut. Sunnatul Rasul, sepatutnya kita saf antara dia punya apa, kita berdiri saf yang dikatakan border ataupun dia punya saf yang hadapan kita tu, sepatutnya sunnatul Rasul tiga hasta. Baru dia jadi tidak ganggu environment kita punya ketika kita nak sujud. Lain kalilah saya tunjuk cara peribadi bagaimana teknik dia bila sujud, dia bergantung kepada tinggi dan rendah seseorang. Tapi kita dah biasa, tak? Umumnya kecuali tempat-tempat tentu saya tengok setelah ditarbiah, maka dia lakukan. Maksudnya satrah depan kita tu, dia lebih kurang tiga hasta. Sebab tu teknik kita sini, kesilapan kita mungkin kita terpaksa akur dengan orang buat kapet. Betul Pak Imam? Ada setengah tuan-tuan lagi pendek. Allahu Akbar. Kita dah mengaji, nak praktik macam mana? Sedangkan solat kita bila kita sujud, tengkok kita dengan tulang belakang kita selari. Boleh buat macam tu? Nak buat macam mana? Dah pendek, saf pendek, maka jadi bungkuk sabut. Betul tak? Bagaimana nak dapat yang saya dah sebut, as-salatu sihatun? Bagaimana nak dapat sihat dalam solat sedangkan teknik dah salah? Solat sah, solat kita sah, tetapi ganjaran sama tak Pak Imam? Sama tak? Saya contoh macam semalam lah tazkirah Jumaat. Sama tak saya angkat tangan takbiratul ihram dengan nak mengikut sallu kama ra'aitumuni usalli, nak ikut Rasul dengan separas telinga ataupun separas bau dalam hadis sahih tak? Sama tak dengan seorang lagi kata sebuah kamus Allahu Akbar? Sama tuan-tuan? Tentu di pandangan pun tak sama, ganjaran pahala pun tak sama, kasih sayang Rasul pun tak sama. Betul tak? Bagaimana kita nak dapatkan di padang mahsyar besok mengharapkan rintihan untuk apa? Syafaat Rasul, meraihkan modul Rasul. Tapi kita benda kecil pun kita tak ambil berat. Kenapa? Kenapa tuan-tuan? Kenapa kita ada musuh dalam yang kita tak nampak? Nafsu dan iblis tuan-tuan. Sebab tu para sahabat benar, bukan saya minta maaf, bukan saya nak petikankan sahabat ni tak banyak ilmu. Sahabat ni kalau tengok daripada pelajaran kita belajar tuan-tuan, dia orang tak banyak peluang macam kita. Ya tak tuan-tuan? Tapi dia dapat ilmu, faqih dia menyimpan dengan chip dia cukup bersih. Tak Tuan Haji? Dia dapat apa yang Rasulullah sampaikan, sebiji masuk dan dia bertindak dengan begitu hebat. Kita banyak masuk lupa.
Dan sedih lagi, kita tak praktik. Akhirnya kita sampai inna lillahi wa inna. Maksudnya para jemaah, kita tak dapat merasai nikmat ahsan yang dikatakan dalam ibadah. Kemanasan iman yang kita duduk mengaji, semua tahu. Nak cari apa? Manisnya iman. Aku pergi solat lebih sedap duduk di dalam environment di istana. Kita datang masjid, tuan-tuan, di rumah Allah, dinaungi oleh malaikat, duduk dalam majlis tazkirah. Bagi orang beriman, bertakwa, Masya Allah, dia boleh rasai nikmat kemanisan iman. Engkau letaklah di mana pun di dunia ini. Aku lebih indah di tempat musalla yang aku sedang zikrullah bersama dengan Allah, dekatnya Allah. Kau letak aku di istana yang hebat, berbilion sekalipun tak sama. Tuan-tuan, saja saya nak sebut ni untuk mainan peranan hati kita. Inilah yang kita nak didik dengan al-zik. Kerja Allah yang meletakkan ketenangan, kerja Allah yang memberikan kita kefakihan, kerja Allah memberikan kepahaman. Tapi kita usaha nak cari, macam tuan-tuan datang mengaji tiap-tiap Saban waktu diadakan majlis tazkirah, kita datang, penting aku nak mengaji. Kadang-kadang daripada 20 tahun belajar, Allah tak campakkan nur hidayah untuk kita faham. Di kalangan orang ramai, tuan-tuan, belum tentu yang semua boleh dengar, semua manusia boleh dengar, tapi berapa orang yang boleh faqih Allah campakkan nur hidayah yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami Allah. Semua wajib kita minta, tuan-tuan, betul tak? Tapi terserah apa? Terserah bagaimana nilai kualiti ahsan, tuan-tuan. Nilai kualiti kekuatan yang kalau orang Melayu kata ikhlas. Ikhlas tu nilai dia apa, tuan-tuan? Tak budi kita dengan Allah. Tinggi mana kalau kita as-solah tadi pun jemaah tazkirah tadi pun saya sentuh. Bagaimana penilaian solah? Tentunya kita nak dapat apa? Khusyuk. Tidak ada kompromi. Bahasa moden ya. Khusyuk itu merupakan natijah kena cari, kena usaha. Macam dunia lah, kata tok guru saya. Kalau dunia pandai pula, tak mengangkat seperti apa? Mula-mula dia sebut macam pacat. Asyik nak makan ni tak? Sebab natijah kepada hubbu dunia, cinta dunia. Lagi kasar sikit dia kata macam babi tak? Asyik sondoi tak? Tak kira haram tak, Tuan Imam. Sedangkan Rasul SAW, tuan-tuan, saja kita ambil intibat sedikit semalam tu, saya ingat Rasul SAW ketika berpagi-pagi dia akan mendongak ke langit, mendoa, Allahumma hdina bil huda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa wa asar wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Masya Allah, kalau kita boleh faqih, faham, menghayati, mendongak ke langit seperti mana Rasul SAW menjadikan berpagi dan berpetang, dia akan melihat ke atas. Kita daripada pagi sampai petang tengok bawah saja. Yang kita tahu nak cari makan, dia tak terasa. Masya Allah, kalaulah di dunia ini yang kita boleh lihat, yang Allah tunjukkan, pamerkan cakrawala yang berbilion, berjuta, tuan-tuan, bintang-bintang di langit sana yang begitu besar, sampai saya dah sebut selalu nak digambarkan dalam hadis dulu, sama ada sahih tidak, saya ingat masa saya belajar sikit-sikit, tuan-tuan, bagaimana Tok Guru kata sesungguhnya Rasulullah beritahu nilai dunia ini umpama pasir, sebutir pasir di padang pasir yang luas. Tak, Imam? Tetapi hari ini kita telah buat saksi, tuan-tuan boleh buka internet, tengok dalam planet system bagaimana dia tunjuk, kajian sains menunjukkan berjuta bintang di langit. Nak digambarkan nilai dunia yang kita duduk ni, tuan-tuan, yang kita pijak ni sebesar habuk pun tak ada. Masya Allah, kalau itu kita boleh ambil, siapa lagi laukana bainana, nak ambil contoh Rasul, maka tuan-tuan kita cubalah rajin tengok ke langit, tambah-tambah malam hari, tuan-tuan. Kalau rumah tuan-tuan tu ada peluang duduk rumah dua tingkat kan, buka beranda, duduk berzikir Allah, dia akan tersentuh memikir dengan rasa di hati betapa indah besarnya dunia. Tapi kita di sini Allah bagi tahu ayat yang saya sebut semalam, surah wa mal hayatud dunya illa mata'un nurur, kata Allah, sesungguhnya dunia yang kamu sedang lalui ini, kehidupan yang kamu lalui ini, semua ada tidak lain tidak bukan kehidupan yang menipu dayakan kamu.
Kalau tuan-tuan yang tak mengaji mungkin pening tak, tapi saya percaya tuan-tuan yang mengaji tak ada masalah lah, fahamlah. Allah bagi tahu, bukan saya bagi tahu. Hidup kita ni adalah tipu muslihat, yang itulah datangnya asbab yang kita tak nampak. Asbab kalau Allah nak boleh lahir, boleh. Dia lahirkan nampak iblis jin duk kacau kita, boleh tak? Boleh. Tapi itulah sebabnya iblis ni tak nampak, tuan-tuan. Tak nampak, itulah menjadikan natijah kita nak kena lawan dengan benda yang tak nampak juga. Nak lawan yang mana? Tak nampak. Itulah yang antaranya yang tuan-tuan semua nampak apa tu? Tulisan yang di mana-mana pun orang akan marah kalau tulisan itu dibuang, dipijak, tak? Itulah Al-Quran, Ummul Kitab. Ya, yang ulama kata itulah dia punya, yang dikatakan apa tuan-tuan? Kalau kita sebut sebagai apa? Natijah kepada kalamullah. Kalam Allah tu kalau bahasa Melayu nak ditranslate bahasa percakapan Allah. Tapi ustaz tengok buku biasa itu manusia boleh tulis, tapi hakikat di sana tuan-tuan, di alam mahfuz. Sebab tu kita mesti rasai. Itu sebab kita kena melihat di atas, masya-Allah, indahnya atas sanalah yang dikatakan langit pertama, kedua, dan kita yang kita wajib duk belajar percaya, tak? Tapi soalnya nampak tak? Tak nampak. Itulah keyakinan kena ada, baru kita Allah hebat, Tuhan bagi kita faham. Itulah yang ustaz nilai semalam, cerita bagaimana nikmat iman dan Islam yang kita dapat. Nak merangikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak asbab Rasulullah mesejkan kepada kita untuk dapat, tuan-tuan, kita sesat barat, kata orang. Hidup dalam keadaan yang zulumatu ila nur, cahaya yang terang tapi gelap. Allah, tuan-tuan. Di mana tadi saya nak tunjuk sikit, tuan-tuan. Jagalah kualiti apa? Saf. Kemudian tadi orang kata imam. Imam maksudnya kalau boleh lah, kalau Pak Imam boleh praktik, tahniah lah, cuba kan. Pak Imam duduk belakang sembahyang sunat, Pak Imam tengok jam dah cukup. Sekarang nak masuk waktu Isya ke, Maghrib ke, Asar ke, Pak Imam terus bergegas ke tempat dia pusing. Makmum dah tahu. Tapi kalau dah lazim, saya tengok beberapa masjid, Pak Imam belum bergerak, dia tahu dah. Pak Imam dah bangun sikit, semua terus bangun, perbetulkan saf. Cantik, tuan-tuan. Pak Imam duduk depan, dia pastikan, dia arahkan semua, perbetulkan, siap, sedia. Baru arahan qamat. Baru datangnya arahan qamat, tuan-tuan. Tapi kita terbalik tak? Bilal datang, Bilal pula saf, tak mangkuk lagi tak? Saf. Pak Imam tak bagi kuasa pun. Pak Imam suruh qamat tu, dia punya tanggungjawab. Bilal kerja dia. Imam ketua, tuan-tuan, jangan main-main. Dia boleh sekah, tuan-tuan, dia boleh marah, tuan-tuan. Pastikan saf betul. Kena macam kena zaman Sayyidina Umar, tuan-tuan. Tadi lalu para sahabat mana tegas. Kita terbalik. Dalam urusan dunia tegas, urusan akhirat malulah ustaz. Sampai nak amin pun saya kadang-kadang pun tumpang sekaki. Tak, imam amin, patutnya kita amin. Orang boleh dengar ni, tuan-tuan, tu sampai ke Greenwood sana tu, pasar tu. Hebatnya orang di rumah Allah mengaminkan. Sebab tu zaman Rasulullah SAW ketika telah dizahirkan dengan amalan-amalan solat berjemaah, orang kafir gerun, tuan-tuan. Dengan hebat orang mengaminkan dia punya, daripada imam tadi, kita amin. Tak semangat sebab kita tak dilatih biasa, tuan-tuan. Jadi kita haraplah, cuba-cubalah saja tak Pak Imam tak. Pak Imam datang, saf semua, baru Bilal qamat. Itulah datang ulama kata, imam tadi kata, ketika bila dia arah qamat, maka dia sebut sana apa, tuan-tuan, antaranya qamatis salatu, qamatis salah. Maka anak makmum tadi apa dia rasai? Apa sebutan tadi? Di sinilah kita kena lahirkan perasaan. Kita rasakan, kita kena kiamatkan dunia ini. Kita sedang duduk dalam titian sirat untuk menghadap anta'budullah ka'annaka tarahu. Kita duduk dalam berdepan dengan Allah. Itulah dikatakan al-mu'min, as-salatu mi'raji al-mu'min. Solat itu yang kita dirikan adalah merupakan mi'raj orang mukmin menghadap Allah. Umpama Rasul sallallahu alaihi wasallam naik, yang kita duduk bercakap dalam cerita Isra Mi'raj. Kita cuba, tuan-tuan, bila lagi kita nak buat benda ni, tuan-tuan?
Saya sure ni cuba kita didik. Lama-lama harapan tak dapat 100% pun, 50% pun, alhamdulillah macam kata ustaz semalam, lulus juga campur-campur tak. Sekurang-kurang natijah nak ikut siapa? Nak ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita duk mengompangkan tiap-tiap model Rasul. Tapi kita benda yang kecil pun kita tak dapat buat kerana mungkinlah kerana kita tak diprofesionalkan cara benda-benda yang kecil nak dididik. Contoh tuan-tuan para jemaah sekalian, saya mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan. Tuan-tuan mengadakan tempat musala yang tuan-tuan latih untuk tempat sujud yang aula, kata Imam Ghazali, yang aulanya putih tuan-tuan sediakan. Tapi sayang sikitlah terpaksa ditutup dengan yang dia punya tak nak bagi tebang. Kalau boleh siapa-siapa yang ada duit tu cari. Saya dah tanya beberapa tempat lah, nak dapatkan sejadah yang putih semua. Saya dah ada jumpa beberapa tempat. Nak di mana saya nak beli, sebab saya nak bagilah. Kalau tuan-tuan bayangkan, tak apa kita lapik, tapi kita orang cerdik, orang beriman bertakwa ni dia kena ikut siapa? Maudhu Rasul. Nak ikut siapa? Natijah 4 yang kita jadikan amal budak-budak sekolah apa? Tentulah nak pakai dalam sifat Rasul. Apa dah Pak Imam? Tentulah kita nak ikut sifat dah Siddiq. Lagi Fatanah, Tabligh. Semua tahu tu. Bila kecil dulu hafal, tapi tak buat. Siapa? Fatanah. Kita kena cerdik. Orang beriman bertakwa kena cerdik. Ini bukan kerja orang Islam secara profesional. Orang yang faqih tentu dia nakkan bersih. Makruh. Ulama kata yang berkala-kala apa lagi berlambang-lambang, bergambar-gambar, dia menjadi makruh. Tiba-tiba kita pergi tutup pula dengan tempat dah cuci bersih, pergi tutup. Tuan-tuan okey juga, setengah tempat tuan sedih saya tengok, saya pergi, dia tutup habis dengan sejadah yang berkala tadi, putih tinggal ke bawah. Tuan-tuan, apa alasan dia? Oh ustaz susahlah, cepat kotor. Kalau itu nilai kita takut kotor, tuan-tuan, mana ada perjuangan kita nak ikut sunnatul Rasul untuk kita? Sebab natijah pandangan tempat sujud aulanya nak jaga sini, tuan-tuan. Dari mata turun ke hati. Maka pandang tempat putih, tuan-tuan, hati kita akan mesra dengan apa yang Rasul SAW ada menyebut sama. As-salatu nur. Solat itu adalah nur, cahaya gemilang putih bersih, akan diangkat ke langit pertama dan seterusnya. Itulah kita nak jaga kebersihan hati, tuan-tuan. Maka kita tengok renung tempat putih. Saya ingat dalam ulama faqih dulu disebut dalam kitab itu, sebahagian yang mereka jadikan ketika solat mereka pandang manyak dia sendiri sedang dikafankan dengan putih, tuan-tuan. Rasai. Maka dirasai dengan hati dia bahawa dia sedang melihat manyak dia sedang dikafan. Maka yang bunyi alhamdulillah, yang bunyi ni roh dia. Ini saya cerita sikitlah, tinggi sikitlah. Harap tuan-tuan kalau tak faham jumpa saya direct lah nanti kan. Kut pening pula kan. Ini pakai dalam bidang tasawuf. Orang-orang dulu, tuan-tuan tengok di Sungai Cincin. Kalau orang sekarang kata gila ke kau duduk berzikir dalam kubur. Tidak. Dia buat tepi masjid, tuan-tuan. Dia kurat ulama dulu. Dan malam-malam dia duduk berzikir. Dia nak rasai bagaimana dia duduk dalam environment kubur. Hakikat sebenarnya, tuan-tuan, nak merasai bagaimana sunyinya, rasa Allah. Kalau kita jangankan nak masuk kubur, tuan-tuan, pergi kubur malam pun takut. Patutnya hantu takut kat kita tak? Tuan-tuan, patutnya tuan-tuan kita ni kena faham, kita lebih daripada jin, kita lebih daripada yang disebut hantu tu. Kita ada dua environment, turab dengan cahaya. Cahaya tu lebih mulia di sisi Allah, tuan-tuan. Kalau jin yang kita duk marah, duk kacau iblis tu, dia jadi daripada api, yang daripada ujung api tu. Pendek kata low standard lah, third class. Kita nur, cahaya yang tadi kita selawat Rasulullah, kita adalah keturunan yang daripada Rasulullah. Nur Muhammad sallallahu sampai Allah yang menjadikan hambanya, makhluknya menselawatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hebat kita, tuan-tuan. Kita menguasai diberi khalifah, tapi kita tak sedar, lupa dah. Lama-lama kita takut kat jin, takut kat hantu. Cantik lah, ya tak? Padahal saya dah umur dah dekat 60 ni, tuan, tak pernah nampak pun hantu. Tak pernah nampak betul, tuan. Tapi kerana kita selalu dimomok, takut, gelap sikit, hantu. Ya tak? Patutnya kita hantu takut kat kita. Para jemaah sekalian, ke situ penyeleweng tak? Kita apa?
nak tutup tuan. Dari mana tadi? Imam tadi tuan. Dia berdiri, dia arah, maka arahkan Bilal. Qad qamatis salatu qad qamatis, kita dah menggigil sini dah. Rasa kita yang berman dalam menempuh, kata ulama, di belakang sakaratul maut dan di hadapan Allah yang sedang dibicarakan. Kita pun Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil, dengan perasaan di hati, bukan sekadar lahir di mulut. Mulut menyebut tapi hati yang rasai benar-benar apa yang kita ucapkan. Waktu saya sebut walaupun sedikit, kalau kita memadai dengan baca Fatihah dengan faqih faham, sudah cukup membina kita menjadi insan yang bertakwa. Dan tuan-tuan para sekalian, ni para sekalian, saya beri kat situ dululah. Dia nak lajak banyak pula nanti. Cuma kalau boleh Pak Imam cuba dah apa sekali. Dah tuan-tuan dah sedia maklum. Imam diri je. Kalau imam yang apa ni garang sikit, saf, betulkan saf. Kawan-kawan tolonglah tak? Qamat. Bila qamat baru Pak Imam pusing. Tak, Pak Imam pusing, dia cuba nak hayati apa yang dia nak buat persembahan pada Allah. Sedang nak buat persembahan pada Allah. Para jemaah, di kala itu sebab tu dia tak boleh bercakap dah. Dia tak boleh cakap dah masa tu. Tapi kita masih dah lepas qamat pun kita masih kau ni apa ni? Bercakap lagi usik-usik tuan-tuan. Kerana kita disiplin kita tak dilatih. Sebab tu penting kita cubalah tuan-tuan. Saya faham, kanak-kanak dan umur macam saya ni susah nak dilatih tak? Tapi kita cubalah. Kerana kita tak budi kita pada Allah. Kita ingin balik bertemu Allah dengan redha Allah. Yang kita tahu bukannya senang nak ubah benda yang dah lazim kita buat. Macam saya kata tadi, kalau Pak Imam boleh buat tahniah. Tapi nak buat tu mungkin silap Pak Imam pun rasa kekok tak? Silap Pak Imam pun style biasa, pergi Allahu Akbar. Kau punya pasal, aku kira kau clear cukup tak? Salah tu tuan-tuan. Pemimpin dia ada kuasa tuan-tuan. Tuan-tuan pun kena hormat Pak Imam. Kan? Pasal dia kuasa. Pemimpin rokok kena rokok dan semua kena ikut, tak boleh langgar. Tuan-tuan. Maka sebab tu Pak Imam ni dia dipilih faqih dengan dia punya kalau bahasa qari. Ya tak? Sini alhamdulillah saya dengar, syukurlah tuan-tuan dapat Pak Imam yang hebat-hebat. Tapi nak cerita tuan-tuan, di situlah kelebihan kadang-kadang bila pemimpin salah guna, apa jadi? Dia pergi setengah tempat tuan-tuan, dia kira dia aja. Yang dia putih, yang belakang engkau punya pasal lah. Kira aku clear hatiku cukup curang. Allahu Akbar. Saja saya nak usik ni kerana apa? Saya pergi banyak tempat, imam dia putih. Tak haji. Yang lain kelabu asap. Maka tuan-tuan lebih aula kalau tak ada putih, tuan-tuan buang semua dia punya apa ni sejadah ni, aulanya hijau tuan-tuan, satu color daripada kita. Ya, ini ulama kata makruh. Boleh faham kan? Jadi saya beri kat itulah, kita sambung lain kali. Nak cerita tuan-tuan benda mudah, kita cubalah. Nama dia macam kami ni sebagai penyampai tazkirah ni, kalau kami tak bercakap, tak mengingat, itu nama dia bertanggungjawab al-ustaz ni. Tak? Sampai bila kita nak praktik tuan-tuan? Macam cerita ustaz semalam. Sampai bila kita meraihkan dengan sifat-sifat apa tadi semalam kan? Untuk kita memberi laluan kepada pemimpin zalim, tuan-tuan. Tahu, tapi kerana peribadi kita kepentingan, kita biar dalam keadaan yang kita bagi sokongan laluan. Salah siapa? Salah kita. Dia memang kerja dia. Kita ni yang bertanggungjawab tuan-tuan, beri laluan. Tapi dah kita dah dalam demokrasi, dah kita tunjukkan kita kemungkaran, kita tak mau sokong. Maka Allah tahulah nilai kita. Soalnya berkuasa, cerita nombor 2. Samalah saya cerita tadi. Saya cerita cara terbuka, sistem yang Rasulullah didik pada kita. Tak buat. Saya tak kata jangan silap tuan-tuan pula. Habis ustaz tak sah lah solat kami. Bukan tak sah. Kita nak meraihkan Rasul, nak ikut sunnatul Rasul. Ada ketikanya sunnatul Rasul ni benda yang mudah akan menyeraih ganjaran pahala besar di akhirat. Benda mudah ya tuan-tuan. Maka marilah kita ambil kesempatan seminit 2 ni, kita tutup dengan kita berselawat sikit dan kita zikir untuk apa tuan-tuan? Untuk melatih diri kita dan membersih hati kita dengan niat teknik yang sempurna. Dulu saya dah sebut sikit, kalau kita berzikir apa patut tuan-tuan yang kita nak buat. Teknik yang sempurna, dia mesti cara dia pertama bila kita berzikir, letakkan diri kita takarrub tu ilallah, merendah diri,
sampai hati kita terasa rendah, terasa hina diri kita. Pandang tu di segi teknik, pandang rendah. Umpama Imam Ghazali kata, umpama pandang di tempat sujud, maksudnya pandang rendah lah, pandang ke bawah. Jangan berzikir duduk tengah-tengah tengok macam tu. Tu teknik tak betul. Sangat dulu saya dah sebut, cuma saya ulang berikan kawan yang belum ambil perhatian. Bila kita berzikir sama juga. Berzikir kan, kita berzikir biasa tu, Pak Imam duk bawa tu, subhanallah, subhanallah, boleh kan macam tu? Teknik tak betul. Teknik tak betul tidak akan sampai natijah untuk matlamat ahsan yang kita duk sebut. Nak excellent. Takut-takut bukan cakap excellent, kosong. Tak sampai hakikat sebut cantik. Tapi hakikat zikir, yang sebab zikir bila sebut zikir, ingat Allah. Ingat Allah tuan-tuan bukan macam ingat bos kita, bukan macam ingat tuanku. Masya Allah, Maha Suci Allah. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah tahu setiap gerak hati saya dan tuan-tuan, sehalus atau tidak tuan-tuan. Maha Suci Allah. Maka kita kena jaga. Tanda itulah yang orang kata, orang Melayu kata nak cari apa? Nak cari ikhlas. Ikhlas boleh disebut dengan mudah, tapi penghayatan dia dalaman. Berapa banyak boleh tuan-tuan? Kita cuba rendahkan hati, kemudian zikir dengan hati yang ikhlas, hati sungguh. Sebab bila sebut zikir, dia jadi amal, bukan sekadar ilmu, dia merupakan praktik. Macam solat tadi lah. Bila sebut solat, maka dia dalam tu sudah ada teori dan praktikal. Begitulah zikir. Zikir teori dan praktikal kita. Maka kita beramal itu nilai masya-Allah. Anda kata tuan-tuan boleh rasai sungguh-sungguh dengan sebutan subhanallah, maka saya amat yakin dengan asbab kadang-kadang dengan penuh kepahaman, kefakihan, ke nurani tuan-tuan, hati kita merasakan dengan takarrub tu ilallah tadi, rasa benar, rasa bersalah, rasa kita insaf, rasa kita bertaubat, maka dengan sebab itu akan mengubah segala kita punya kita yang kita katakan matlamat hidup kita tadi. Paling tidak yang kita disebut as-salatu mutmainnatun, ketenangan. Barulah kita boleh, kalau dapat ketenangan, apalah lagi kita nak cari tuan-tuan, melainkan indahnya hidup sebelum balik bertemu hakikat hidup yang saya baca semalam kan, tazkirah malam tu, kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan sejati di dunia Allah campak, di akhirat masya-Allah. Itulah hakikat sebenarnya. Boleh siapa yang berhajat, dulu saya pernah edarkan, boleh bagi setakat yang saya ada ni lah. Ni balance daripada yang itu saya buat tu dalam bentuk terapi zikir tu, 3 teknik zikir yang kita sama-sama nak bawa nanti. Dan sebelum tu kita selawat cara ringkas lah, sebab kita lebih awal kita raikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, rasa kegembiraan. Mesti cari jalan untuk kita rasa. Umpama tuan-tuan, umpama contoh ginilah, kalau anak balik dah lama tak balik, duduk kampung, anak balik daripada kerja kat Kuala Lumpur, sonok punya, nak rasai sonok tu, kita bertindak apa? Pergi buat makan sedap-sedap, nak raihkan anak kita, tak? Apa lagi tuan-tuan? Buat sesuatu yang nak menggembirakan. Begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi Allah Subhanahu wa taala. Nak menggembirakan Allah dan Rasul, maka natijahnya antaranya al-zikir. Saya gabungkan itu, saya ambil daripada zikir-zikir ulama yang telah memandukan zikir harian. Tapi atas itu adalah zikir yang kita sedia maklum, zikir yang aula dengan sebutan kalimah Allah, alif lam lam ha, asma Allah yang aula, Allah. Jadi saya rasa semua tahu, cuma cara nak menyampai itulah cara masing-masing. Maka saya ambil daripada natijah para ulama yang mendidik dengan cara teknik, cara kita menyebut bagai-bagailah boleh kita sebut. Tapi saya bawa cara saya sini, tuan-tuan cuba ikutlah, cuba kalau ngam kata orang sesuai, teruskan dengan zikir-zikir yang mutabar ini. Kemudian sebelum tu kita selawat sikitlah pada Rasul. Rasai bahawa kita ni jangan sekadar kita sebut cinta Rasul saja. Qul in kuntum tuhibbunallah, kata Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah dah tentu kita wajib nak cinta Rasul. Allah suruh, kalau kau cintakan aku, ikutlah kekasih aku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita dalam tu saya huraikan sikit. Allah tadi kita bawa cara tuning kita, Allah, cara hati kita lunak, rasa rintih pada Allah, kita wasalkan.
Kemudian yang bawah tu sangat tak masalah. Ya Allah, Ya Rahmanur Rahim. Itu tanda kita merayu pada Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Yang wajib pun kita duk baca basmalah, ya tak? Kemudian yang last, yang ketiga tu, teknik dia kita sebut sebagai zikir-zikir ulama silam yang membawa rintihan kepada hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai tempat kita menyerah, tempat kita hakim yang maha hakim, tempat kita merintih, merayu dan sebagainya, tuan-tuan. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah maula yang menjadi tempat, kalau bahasa Melayu, tempat bergayut, tempat bergantung, tempat untuk kita minta tolong. 100% 24 jam dialah tempat kita bergantung, minta tolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Boleh, tuan-tuan? Sama-sama. Kemudian saya awal sikit ambillah, kita sebut dengan selawat. Selawat biasalah, kita masuk selawat. Saya tuan-tuan ikut. Salatullah salamullah, 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 salatullah salamullah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allah ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Salatullah salamullah ala Taha Rasulullah, salatullah salamullah ala Yasin Habiballah. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, 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 Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah,
ya Rahman ya Rahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada kebaikan kita bersama. Semua saya mengambil kesempatan mohon ampun dan maaf kerana melibatkan masa yang panjang sikit. Saya pun niat tadi nak cepat, nak cepat kerana ada tetamu daripada Thailand. Tetapi kadang-kadang gairah tu terleka sangat dah dekat pukul 8. Dan saya pun cadang tadi nak fokus pada zikir. Tonok kita tuan-tuan kalau kita dapat zikir ramai. Kalau tuan-tuan jangan malu. Lain kali kalau kita buat zikir, lepaskan perasaan yang hati nurani kita. Sebab itu kita kata taqarrub ila Allah, merendah diri, pandang di bawah, lepaskan. Macam kita sebut tadi, Allahu Allahu. Biar bukan kita nak tunjuk kat orang boleh dengar tak apa di luar sana. Biar dia terasa dengar dia punya kalimah Allah yang menjadikan kebanggaan untuk kita berintih di hati, untuk kita jazam di hati. Dan insya-Allah tuan-tuan lakukanlah yang kita khas, kita yang orang yang mengaji ni dah tahu. Janganlah kita abaikan. Boleh saja tuan-tuan berzikir di dalam situasi mana pun, dalam kereta, di rumah dalam keadaan tenang, sambil tengok TV Hijrah dalam forum perdana kan. Kita boleh untuk jadikan amal zikir, latih sampai tahap yang selalu saya sebut. Kalau tuan-tuan boleh raih tanpa mulut bergerak, tapi hati kita boleh berzikir dengan kalimah ya Allah ya Rahman. Hati kita itulah makam para menjadi kita dulu, para anbiya. Itulah kelebihan mereka tuan-tuan. Sampai sedang bercakap dengan sesama kawan, hati dia boleh berzikir. Ini hebatlah. Tapi kita nak kat situ tak boleh, tapi kena training ya Tuan Haji, kena training. InsyaAllah tak pelik tuan-tuan. Di kalangan kita ni dia tak mesti nak tunggu ustaz. Tuan-tuan buat, tuan-tuanlah yang akan perolehi. Di sana akan menentukan tuan-tuan. Malam pun Ustaz Farhan dah sebut, sana menentukan. Tengah-tengah yang kita duduk pandang rendah, kawan-kawan tak, yang duduk biasa tu, rupanya dia lebih baik daripada orang yang duduk kita kata orang yang lebih baik tu. Di sana tuan-tuan, sini kita tak tahu tuan-tuan atas nilai amal-amal soleh tuan-tuan masing-masing. Wallahu alam. Ampun maaf saya sekali lagi kerana mengambil masa panjang. Dan walaupun saya haraplah tuan-tuan berterima kasih besok saya di akhirat besok. Di akhirat besok di padang mahsyar, nasib baiklah Ustaz Kamruddin tu dihentam hamba dekat pukul 8, dapat saham besar di akhirat tuan. Tak? Mana kita paksa duduk di tempat yang baik, yang barakah, yang tinggi nilai di sisi Allah. Wallahu alam. Maaf. Semula kita tutup dengan saya baca doa kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.